ni walaupun dia 2 rakaat je, paling pendek lah. Tapi dia ni special. Special dia tak boleh jamak dengan mana-mana waktu, dia tak boleh maya qasar. Walaupun dalam musafir. Maya-maya lain kita boleh jamak. Ya, dalam musafir. Tapi subuh tak boleh. Subuh ni dia kena maya dalam waktu dia. Ya, dan dia tak boleh nak qasar. Walaupun kita musafir. Walaupun dia 2 rakaat je, tapi pahala yang paling besar ialah maya subuh. Besar tak besar pahala maya subuh ni, Nabi kata, raka'atani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat semaya sunat fajar. Sunat fajar ni sunat sebelum subuh tu. Ya, bila masuk bas subuh ni waktu terbit fajar. Ya, budak-budak lah ni tak kenal dah fajar ni. Ya, dia kenal fajar Emporium, Pasar Raya, dia kenal. Fajar-fajar ni tak tengok dah kali lah ni. Ya, ada ke tak tahu. Yang ada, cuma tak nampak. Dia, fajar ni ada 2. Satu, fajar kizib. Ya, fajar ni apa dia fajar? Tengah dada langit ni, tubik bitai. Berjuta-juta bitai. Dia daripada bawah naik terus ke atas. Ya, papai tengah-tengah langit. Ya, dia tubik bitai ni banyak sangat. Berjuta-juta bitai. Oh. Tapi dia tubik mata ya. Mata tu dalam 10 minit hilang. Waktu dipanggil fajar kizib. Fajar juga, tapi fajar yang tipu. Ya. Kizib makna bohong, tipu. Ya. Fajar lepas tu dia hilang mata. Lepas tu barulah terbit fajar sidik, fajar betul. Fajar betul ni ialah masuk subuh. Ya, masuk subuh. Cerah dalam itu lama. Cerah tu, itu baru masuk subuh. Ya, Nabi kata, raka'atani minal fajri. 2 rakaat sunat fajar, sunat subuh dah. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isi dalam dunia. Cuba tu apa hadis ni. Nabi kata sunat subuh tu lebih baik daripada dunia dan segala isi dalam dunia. Ya. Masya Allah. Kalau orang ada tanah Kota Baru 10 hektar tengah bandar Kota Baru, kaya-raya dah. Dah Allah kata sikit je. Kau ada tu sikit je. Kerana lebih besar lagi ya, tentang pahala maya sunat subuh. Hadis ni, ya, cerita kisah hadis ni, Nabi SAW dengar orang nego. Yang orang Arab ni suka nego. Nego je kerja pagi, petang, siang, malam, nego je. Ya, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kata Allah Ta'ala, biasa bagi orang Quraisy ni bawa bagai dagangan nego pada musim sejuk, musim panas. Waktu musim sejuk, dia turun ke Yaman. Sebab Yaman tak sejuk. Ya, waktu musim panas, dia naik ke Syam, Syria, Lebanon, Palestin. Musim sejuk, dia turun ke bawah. Nego ke Yaman. Musim panas, nego di Syam. Biasa kata Allah Ta'ala. Rehlah bawa barang dagangan ni musim sejuk, musim panas. Jadi, kalau kita pergi Mekah lah ni pun, kerja dia sama ada pera binatang, badui, ya, kambing, unta apa semua. Yang kedua, nego kerja dia. Jadi orang nego ni, setiap kali nego dia besar-besar. Besar-besar lah, kecil-kecil. Tapi sekali pergi nego ni, macam Amr bin Auf, sahabat Nabi. Ni orang nego, orang giant nego. Abraham bin Auf ni sekali pergi nego 700 ekor unta. Sekali waktu big nego. Kita bayar 700 kontainer. Lori kontainer tu sekali pergi nego 700 lori kontainer tu jalan. Ya, banyak mana. Ya. Lah ni kita pergi pasar malam 2 guni, 3 guni. Kok pasar besar pun Maidin besar tu sikit ya. Sekali pergi nego 700 ekor unta. Penuh bagai dagangan atas belakang unta. 700 sekali tubik. Jadi orang nego ni bila dibalik ke Madinah, masing-masing bangga cerita untung banyak mana. Dia cerita. Orang kita dia senyap. Tak cerita takut orang minta.
Orang kita kalau nego utang senyap, kalau rugi bagi royak. Oh, kalau rugi. Rugi royak kau dah lalu. Masa utang senyap, tak kata apa. Orang Arab ni kita balik. Kalau utang, dia cerita. Kalau rugi, dia senyap. Dia balik ni masing-masing cerita. Oh, aku hari ni nego boleh 10,000. Jawab saya dia, oh aku 30,000 hari ni. Kata saya dia, Ciki, aku dapat 1,5 juta utang. Nego ni, sekali-kali nego. Saya masa muda-muda dulu pergi Mekah. Kali pertama, kali kedua pergi Mekah. Masa tu di Madinah ni dia pasar kurma. Di belakang Masjid Nabi. Dia nego buka pagi tu kat jual. Duit dia capok. Orang beli dia capok bawah. Dia pijak atas duit. Jalan atas duit. Orang beli kurma, capok satu beli. Oh, cucu ambil duit itu. Ambil pergi petang hari, waktu dia tutup kedai malam lagi nak tutup kedai. Duit sekat lutut. Bertimbung duit tu sekat lutut. Pakai duk kira, duk atas sel, duk atas piti. Duk kira. Kata, Masya Allah. Suka nego gitu. Jadi, masing-masing balik cerita, orang ni utang banyak ni, orang utang banyak ni, orang utang banyak ni. Nabi dengar. Masing-masing bangga dengan tu. Lalu kata Nabi, suka dah aku royak kamu. Ada satu lagi nego. Ada lagi nego, hak utang lagi besar pada ni. Lagi besar utang dia. Jadi orang nego ni, dengan utang, tengah tidur bangun. Ya Rasulullah, nego gapo ya Rasulullah? Nego mana ya Rasulullah? Jual gapo ya Rasulullah? Lalu kata Nabi, tubiklah hadis ni. Tubiklah hadis, 2 rakaat semai sunat fajar, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tubiklah hadis, Nabi kata 2 rakaat semai sunat subuh ni lagi lebih baik daripada dunia dan segala isi dalam dunia ni. Maknanya besarnya kelebihan semai sunat subuh, sebab tu jangan tinggal. Kalau mazhab Hanafi dia wajib semai sunat subuh ni wajib. Dia semai fardu 5 waktu panggil semai fardu. Kita semai wajib dengan fardu benda sama. Tapi bagi dia sunat subuh ni kena semai, tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Sebab tu dia semai subuh lewat. Kalau pergi ke masjid India subuh dia lambat. Dekat nak habis setengah jam lagi nak habis subuh baru dia semai subuh. Pasal apa? Nak beri kesempatan orang semai sunat subuh. Kerana besar sangat pahala dia. Tak apalah. Macam mana nak sebutnya? Syukur banyak pada Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala himpunkan kita. Pagi ni hamba saja ambil ayat yang biasa kita baca. Dan dalam Quran ni ada beberapa surah yang Nabi suka baca. Antaranya surah Waqi'ah, surah Ar-Rahman, surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi. Kalau pagi Jumaat Nabi suka baca surah Al-Kahfi. Nabi suka baca kalau malam-malam surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni baca semua setiap malam. Kalau kita pergi Putrajaya, di kebanyakan masjid di Kuala Lumpur, lepas Isya mesti baca surah Al-Kahfi. Boleh kata kebanyakan masjid. Kalau di Putrajaya tu boleh kata setiap masjid. Lepas Isya dia putus setiap surah Al-Kahfi tu dia edar pakat baca. Tiap-tiap malam baca surah Al-Kahfi. Tiap-tiap malam. Gilah mana-mana masjid di Putrajaya dia baca surah Al-Kahfi. Bagus surah Al-Kahfi ni. Orang baca surah Al-Kahfi ni dilindung daripada azab kubur. Surah Al-Kahfi ni jadi pelindung kita. Bila malaikat mari nak tanya, surah Al-Kahfi ni lindung kita kata Rasulullah. Jadi orang kita sebelum tidur, molek kita baca surah Al-Kahfi. Pagi Jumaat sunat kita baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Mulk. Sebelum tidur malam surah Al-Mulk. Pagi Jumaat atau malam Jumaat sunat baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni murah rezeki. Nabi suruh bacalah surah Al-Kahfi sekurang-kurangnya 10 ayat. Ada kata 10 ayat awal, ada kata 10 ayat akhir. Boleh berlaku. Setengah-setengah masjid tu dia potong setiap 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Pagi Jumaat dia akan baca. Kalau di Masjid Kapal Baru tu setiap pagi Jumaat, setiap hari lepas mai subuh, lepas zikir dia akan baca surah Yasin. Tiap-tiap hari baca surah Yasin. Tiap-tiap hari. Tak apalah. Apa yang penting pada kita ialah amalan ni bekallah kita.
Bekar ni siapa banyak-banyaklah bekar. Kalau kita pergi jalan tengok Allah besarnya rumah dia. Banyak pitih tu. Kalau pitih sikit, tak besar. Kita tengok. Bekar kita ni dunia. Dunia nama pitih. Ya. Akhirat esok nama pahala. Bagi tula je. Ya, bagi tula. Cuma kita pergi tempat tu, duit dia tukar nama. Pergi Singapura, dolar. Ya. Pergi ke Rusia, pergi ke Indonesia, rupiah. Ya. Pergi Malaysia, ringgit Malaysia. Dah. Pergi ke Sia, baht. Pergi ke Amerika, dolar. Ya. Bagi tula juga. Pergi ke akhirat, pahala. Ya. Kita bawa PT Malaysia pergi ke Rusia, laku tak? Tak laku. Tak laku. Lagu mana nak suruh laku? Kena tukar duit dia. Pergi ke Amerika, bawa di Malaysia nak pergi beli, tak laku. Ya, lagu mana nak laku? Tukar duit Malaysia, beli tukar dengan dolar, baru kita boleh beli. Ya. Kita pergi Arab Saudi, bawa duit Malaysia. Ialah ada semua tempat tak terima, tapi kebanyakannya tak terima. Kena tukar duit Riyal Saudi. Tukar duit dia, baru laku sana. Demikian kita nak pergi akhirat. Nak akhirat, kena tukar duit kita jadi pahala. Baru laku sana. Kalau buat pitih tak laku. Ya. Kalau ada pitih nak akhirat tak laku. Ya. Nak kena tukar pitih ni biar jadi pahala. Pahala tu baru laku di akhirat. Dunia tak laku pahala. Tak percaya terah. Ya. Tak percaya tu lagi terah. Orang duk minta sedekah tu. Ya. Orang duk minta sedekah tu. Mengaji minta sedekah kan. Kita kata Allah, hamba ni pitih tak ada. Nak sedekah pahala. Al-Fatihah. Kita teteh kepada dia. Yang marah kita jangan main. Tak percaya terawak. Pasal apa? Dunia ni tak laku pahala. Kerana pahala ni laku di akhirat. Dan setiap barang ni, dia berharga bernilai tu, waktu kita terlesak sangat. Oh, jadi mahal. Puan yang buat contoh banyak kali buat contoh air. Air ni, kita pergi ke dalam ni, seria sebotol. Mungkin seria lah sebotol. Tapi, sokmo-sokmo ke harga dia seria? Dah. Ya, tidak. Tengah pada pasir, tengah dahaga, orang jual 10 riyal sebotol. Beli tak? Beli. Amba pergi Jordan. Jordan satu botol air ni 1 dinar. Ya. Sedinar dia 8 riyal. Sebotol air 8 riyal. Beli tak? Beli. Tengah pada pasir, tengah dahaga, nak pecah tekak. Mak dia jual 1000 sebotol. Allah 1000. Beli tak? Beli. Beli. Ya. Sebab dia air ni, rega dia bukan duduk di air. Duduk di mana kita berada. Waktu tengah lemah, tengah timbul, tolong. Orang capok gerai tanah. Nak tak? Tengah duduk lemah, capok gerai tanah. Ambil gerai tanah. Duduk balas sangat berebut gerai tanah. Ambil. Tak ada rega gerai tanah masa tu. Ya, tapi buluh. Sebab buluh tak ada rega tu, kita capok ke dia. Berapa nak bayar? Ya, 10,000, 100,000 bayar nyawa. Ya. Jadi gitulah nilai satu benda tu, dia tidak bergantung pada benda ni di mana kita berada. Pahala di akhirat esok Nabi kata selamatkan diri kamu daripada api neraka walaupun sekadar sebelah buah kurma. Sebelah buah kurma. Kita dalam hidup ni pernah tak sedekah buah sebelah buah kurma? Tak pernah. Ni tak lama 2 minggu lagi masuk Ramadan. Ya. Kebetulan ambil lalulah, takut terlupa. Nabi SAW ni dia pernah sambut Ramadan. Ramadan ni makna panah. Ramadan ni makna panah membakar. Panah laju. Pernah berlaku di Madinah. Ramadan ni berlaku musim panah sungguh-sungguh. Punya panahnya sehingga orang nego tak boleh nak masuk. Tak boleh nak jalan kaki. Panah laju pada pasir. Ya. Di waktu tu buah-buah pun tak ada, kemar tak ada, gapo tak ada. Nabi buka puasa, Nabi sahur dengan air kosong, air sejuk. Buka puasa sejuk, makanan tak ada. Buka puasa pun, air sejuk juga, hari pertama. Okay. Air kedua puasa, Nabi buka dengan air kosong sejuk juga. Sahur pun dengan air sejuk juga. Hari ketiga puasa, sahur pun dengan air sejuk juga. Buka puasa, Nabi SAW kebetulan giliran rumah Aisyah. Aisyah ni dekat nak buka cari makanan, tak ada makanan rumah dia, tak ada. Buka bekah-bekah, kita letak puer lah. Buka bekah sipah kamu, buka bekah tu kosong, buka bekah ni kosong, buka bekah ni, ada sebutir. Sebutir kamu. Lalu Aisyah radhiyallahu anha ambil kamu belah dua. Nabi belah dua. Sebelah untuk Aisyah, sebelah untuk dia.
Ya. Bila mari buka puasa, maka Nabi SAW kekoh kurma sikit. Aisyah makan. Makan ya Rasulullah, laparnya aku ya Rasulullah. Ya, lapar. Nabi suku dia tu ke Aisyah pula. Ya, berarti Nabi buka puasa dengan suku kurma pada air kosong. Air kepak. Nabi sahur dengan air kosong juga. Ya, ni Nabi, rumah kita penuh makanan tak. Bukan mari tu nak makan gapo. Sama nyek kalau ni. Ya, tak? Sama nyek ko. Macam-macam ada. Maggi tu ada, nasi ada, macam-macam makan. Kita di Malaysia ni kita memang boleh puasa, makanan yang buat saja, makanan yang molek dibuat. Supaya boleh puasa, boleh makan 23 juta orang. Di Malaysia. Sebulan Ramadan. Hak ni kaji tahun 89 aku. Lama dah, bukan tahun 2000. Buat makanan. Banyak kita buat makanan. Rumah kita sendiri pun buat makanan. Makanan molek. Tapi tak ada orang nak makan. Pasar-pasar, bazar Ramadan, banyak mana buat makanan. Habis petang orang tak beli kan? Buat air curah. Ya. Makanan-makanan ada rajin sikit atas masjid. Masjid kata Allah banyak dah makanan. Kita banyak dah. Tak ada makanan. Orang Palestin tak ada makanan. Makan rupuk. Kita lebih makan. Ya, sebab tu orang kita ni banyak penyakit. Kita lebih makan belakang. Darah tinggi, kecil manis, gaut, seguguk. Kita makan lebih. Tak apalah nak sebutnya. Nabi SAW pagi hari kepak tu. Ya, Nabi jalan pun nak gebuh. Tuyuh hayat. Dia tu berhenti. Ni berhenti, Nabi angkat tangan. Nabi angkat tangan ngadu pada Allah Ta'ala. Allahumma inni ashku ilaika min ju'in wa atshi ya Allah. Aku mengadu padamu ya Allah, laparnya aku ya Allah. Ya, dahaganya aku ya Allah. Ya. Nabi doa minta, tiba-tiba kata Sayyidina Bakar Siddiq, Sayyidina Bakar duduk belakang Nabi. Tiba-tiba aku nampak debu-debu naik ke langit. Naik. Ila debu tu muncullah depan Nabi dua malaikat. Ya, dua malaikat. Malaikat pertama, malaikat Mikail. Ya, kata malaikat Mikail, ya Rasulullah, aku ni penjaga rezeki. Ya. Aku ni jaga rezeki makhluk. Allah Ta'ala amanahkan dia. Kalau kita gak menteri kau angin lah. Ya. Duit jatuh semua pun. Jadi, dia ni jaga rezeki. Mintalah ya Rasulullah, gapo mono aku akan bagi. Mintalah. Berkata seorang lagi malaikat, ya Allah, wahai Rasulullah, aku ni jaga bukit di Madinah ni. Kalau mono aku tukar bukit jadi mah untuk mung, aku boleh tukar. Ya, tapi Nabi kata, ya Allah, aku tidak minta hidup mewah. Ya, tapi janganlah lapar tiap-tiap hari. Berilah makanan pada aku satu hari, supaya aku rasa nikmat syukur di atas rezeki muwi. Dan biarlah aku lapar satu hari, supaya aku boleh sabar, rasa macam mana orang susah. Ya, jadi tak apalah nak sebut je. Bila masuk bulan, malam ni malam 3. Hari ni 13, malam ni malam 14. 14 Sya'ban. Ya, bila 14 Sya'ban ni, malam 15 Sya'ban ni malam antara malam yang besar dalam Islam. Ada hadis-hadis khas, ada hadis Nabi sebut tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. Ya, antara kelebihannya malam nisfu Sya'ban, kata ulama, malam nisfu Sya'ban ni lebih baik pada malam tu Qadar. Malam nisfu Sya'ban lebih baik daripada tu Qadar pada satu keadaan. Pada satu keadaan. Tetapi Lailatul Qadar lebih baik pada nisfu Sya'ban pada satu keadaan lain. Dia masing-masing ada lebih. Lebih nisfu Sya'ban kerana kita tahu bila. Bila masa nisfu Sya'ban kita tahu malam apa. Ya, tapi Lailatul Qadar kita tak tahu. Ya, tak tahu bila Lailatul Qadar. Tapi lebih Lailatul Qadar ialah digandakan pahala ibadah malam itu. Nisfu Sya'ban tak ganda. Tidak digandakan pahala. Cuma malam tu dia buka pintu langit, buka pintu taubat, Allah Ta'ala buka pintu pengampunan. Nisfu Sya'ban. Sebagaimana juga malam tu Qadar. Allah ampun dosa, Allah buka pintu taubat, Allah buka pintu pengampunan. Sama aja. Ya. Cuma dalam hadis Ramadan tu Allah buka pintu syurga, tutup pintu neraka. Nisfu Sya'ban tak ada lah. Ya. Tapi malam tu
Allah Ta'ala buka. Kecuali dua golongan yang Allah tidak ampun dosa dia. Dua golongan. Disebut dalam banyak hadis sahih. Yang pertama, ialah orang yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tak ampun dosa dia. Sebab syirik ni, dia tak ada cara Allah ampun. Dosa syirik, dosa yang Allah tak ampun. Dosa lain, Allah ampun. Ya, Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Ta'ala istiawa. Aku tidak akan ampun dosa orang yang syirik padaku. Tapi, aku akan ampun dosa selain pada syirik. Selain pada syirik, dosa minum arak, kau berzina, kau berjudi, kau buat apa maksiat banyak mana pun, bertobat sungguh-sungguh pada Allah, menyesal sungguh-sungguh, Allah Ta'ala akan ampunkan. Ya, malam-malam sebelum tidur, istighfar kuat-kuat 7 kali. Ya, Nabi kata siapa-siapa yang nak tidur, dia istighfar 7 kali, Allah ampun dosa dia, walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun sebanyak bilangan pasir atau muka bumi. Dosa-dosa kecil lah. Yang dosa kecil ni kita banyak. Banyak dosa kecil ni. Ya, kalau Tuhan kira kesalahan kita, dosa kita, Allah tak habis kita ni. Kita gerak satu hari, gerak berapa ribu kita bunuh makhluk Allah. Ya, kita bawa kereta, tak sedar kita ni. Kita bawa kereta tu, banyak beribu ekor binatang kita langgar. Mampu langgar kereta kita penuh pada cermin kereta. Beribu sekali-sekali kita gerak. Mati belakang. Kita, kalau Tuhan kira dosa bunuh, tak ada gapo kita ni. Pada waktu ni. Sekali kita gerak tubik. Banyak mana binatang. Kita duduk cacat. Kita tak sedar bawah kaki kita ni boleh ada binatang duduk bertepik. Ya, kita duduk pijak dia. Tapi tak dengar. Ya. Kecelaka, mau maki hamun kita. Allah sakitnya bertepik. Kita angkat kaki lega dia. Letak pula Allah. Tapi kita tak sedar. Beribu makhluk Allah Ta'ala yang Tuhan buat ni khidmat. Allah Ta'ala tak kira dosa. Ya, pasal apa? Sebab kita pun tak tahu. Lagi kena Rasulullah usaha. Jadi, bila hamba ambil pagi surah Waqi'ah, Allah sebut, akhirat esok, bila manusia bangun daripada mahsyar, wa kuntum azwajan salasa. Esok kata Allah Ta'ala, kamu yang manusia, Allah Ta'ala bagi 3 kumpulan. Kita bangun daripada mahsyar, Allah Ta'ala pecah kita 3 kumpulan. Ashabul yamin ma ashabul yamin. Kumpulan kanan. Alangkah hebatnya, alangkah mulianya, kumpulan yang kanan. Ya. Yang kedua, washabul shimal. Kumpulan belah kiri. Yang kanan ni orang beriman, bertakwa pada Allah Ta'ala, taat perintah Allah. Yang kiri, golongan durhaka pada Allah, syirik pada Allah, sebagainya. Ya. Jadi, alangkah celakanya kumpulan kiri. Yang ketiga, mari mana? Kanan, kiri. 2. Yang ketiga, Allah sebut golongan al-muqarrabun. Ya. Golongan yang dekat dengan Allah. As-sabiqun, as-sabiqun, ulaika humul muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Kata Allah Ta'ala golongan yang muqarrabun, golongan yang dekat dengan Allah Ta'ala ni. Siapa dia golongan yang dekat dengan Allah? Golongan terpilih. Golongan diambil daripada golongan kanan yang beriman tu. Yang paling baik di kalangan kanan ni ialah golongan siapa dia? As-sabiqun, as-sabiqun. Orang yang buat baik, berlomba-lomba nak buat baik. Orang yang buat baik ni, apa kita mari subuh ni? Sama je. Kita mari 2 rakaat belakang. Tapi orang mari awal tak sama dengan mari akhir. Orang sah pertama tak sama dengan sah kedua. Kita sedekah. Orang lain sedekah belakang. Orang sedekah mula-mula, dia dapat pahala semua orang sedekah kemudian. Bila? Hak pagi ni paling banyak pahala. Bila? Ya. Hak paling banyak pahala. Bila? Sebab bila ni, dia jual. Dia bal. Tok Imam mari. Tok Bila bal. Orang ramai pakat mari. Sebab tu Nabi kata di akhirat esok daripada mahsyar, Tok Bila ni Allah angkat darjat dia. Hingga dipanjang tekok dia, kata Rasulullah. Tekok Tok Bila ni panjang. Siapa Tok Bila panjang tekok? Panjang tekok dia daripada mahsyar. Hingga orang kata Allah, tu Tok Bila. Panjang tekok ni makna bukan pozirapah. Jangan tu terbayar Tok Bila. Kita pozirapahnya nyanyi. Maknanya apa dia? Diangkat darjat dia daripada mahsyar hingga daripada mahsyar. Ni belum syurga lagi ni. Baru daripada mahsyar baru. Nampak dah. Ni bila? Pasal apa? Orang yang menyeru. Panggil orang itu mayat. Hayya ala salah. Mari mayat, mari mayat. Hayya apalah mari. Di sini ada kejayaan. Ya. Orang berjaya, orang mayat. Orang tak mayat, tak berjaya. Walaupun dia kaya raya, hebat, harta banyak. Dia harta ni terus sekalian. Tak segapa pun. Banyak mana harta kaya berjuta pun.
Akhirnya mati tak ada gapo. Ya. Harta ni dia guna bila pitih ni dia berga bila kita guna. Kalau kita tak guna, supaya kertas tak ada gapo. Ya. Oh, tanah saya ada 10 hektar Kota Baru. Tapi kau tak jual, tak begitu. Ya. Bolehlah sebut 10 hektar sana, 10 hektar sana rumah. Tapi tak jual, tak jadi pitih. Tak boleh guna juga. Ya. Kadang-kadang tahu sifat-sifat mati baluh pula anak beranak. Ya. Ni tengah baluh sehari dua ni. Ya. Jadi berebut kata. Jadi tak apalah Allah sebut golongan yang ni al-muqarrabun ni kata Allah sullatun minal awwalin. Golongan yang hebat ni sebahagian mereka generasi awal. Zaman Nabi, zaman para sahabat. Hebat iman masing-masing. Satu pagi tu Nabi mai subuh. Lepas mai subuh, Nabi tanya soalan. Nabi kata, siapa yang pagi ni telah bersedekah? Ya. Siapa dah sedekah pagi ni? Ya. Kata Sayyidina Umar, baru mari bangun tidur ya Rasulullah, apa kita jawab gitu lah. Tak ada. Kata Nabi Bakar, saya Rasulullah. Sayyidina Bakar. Nabi tanya, siapa yang pagi ni dah ziarah orang sakit? Siapa dah pergi ziarah orang sakit pagi ni? Kata Sayyidina Umar, Rasulullah, tak ada lagi nak ziarah. Moga baru bangun tidur, baru mari masjid. Kata Sayyidina Bakar, saya Rasulullah. Nabi tanya, siapakah dalam ramai kita pagi ni dah makan kepada orang lapar? Ya, makan kepada orang lapar. Kata Sayyidina Bakar, saya Rasulullah. Sayyidina Umar kata, bila dengar Nabi tanya soalan tu, Sayyidina Bakar dalam ramai-ramai, Sayyidina Bakar, pagi tu dia dah ziarah orang sakit, pagi tu dia ada makan orang, dan pagi tu dia telah bersedekah. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, patutlah Sayyidina Bakar lapar-lapar pintu syurga berebut nak terima dia pun. Ibadah dia, amal dia jauh langit bumi dengan kita. Abu Bakar ni habis harta duk tubuh sahabat-sahabat yang diseksa. Ya, amat kebetulan hari Sabtu baru ni pergi ke Qatar. Ya, jumpa Ismail Haniyeh. Ya, Menteri Palestin. Ya, pimpinan tertinggi Hamas. Ya, untuk kita jumpa, tanya khabar. Ya, sampai salam orang Islam. Ya, bagi sikit-sikit sumbangan sekadar mana hak kita mampu. Ya, kita kutip derma, kita ya, kita beli. Baru ni kita buat masjid satu di Gaza. Siap masjid dia gunalah. Ya, dia guna. Tapi bila berlaku perang ni, antara yang awak-awak Israel bom ialah masjid hak kita buat. Lepas tu kita bina satu bangunan di Kementerian Buruh. Bangunan ni untuk menempatkan orang tak ada rumah. Yang ramai budak-budak tak ada rumah ni, anak yatim. Ya, bangunan tu pun kena bom. Ya, dan sepatutnya hari Sabtu baru ni, lepas jumpa dia tu, pergi ke Mesir, nak suruh 2 buah ambulans. Kita dah beli 2 buah ambulans, ya, untuk kita bagi kepada sahabat-sahabat kita di Gaza, sebab dia sangat perlu ambulans ni. Dan kita tengah rancangan nak bina hospital. Ya, tengah nak bina hospital. InsyaAllah doa mudah-mudahan dalam masa terdekat ni kita boleh bina hospital. Ramai cedera. Ya. Tapi oleh kerana Israel ni bom di kawasan Rafah tu, sepadan Mesir. Jadi sumbangan sepatutnya kita beri hari Sabtu bawah ni tak boleh nak beri. Sebab sepadan pun tutup, keadaan tu kritikal sangat. Jadi insyaAllah dalam sebulan ni kita cuba cari jalan lah untuk serah sumbangan. Ya, dan kita cari banyak mana sumbangan, kita akan bagi. Ya. Dan kita tahu baru ni bila FBI, ya, mereka senaraikan 3 orang di Malaysia sebagai pengganas. 3 ni semua agensi yang beri bantuan kepada Palestin. Ya, yang menyalur sumbangan pada Palestin. Kita di Malaysia, ya, susah-susah kita pun kita ada makan, kita boleh duduk, boleh mai jemaah. Ya, sahabat-sahabat kita di Palestin juga tak ada gapo. Ya, tiap-tiap hari gugur syahid, beribu, ya, mati syahid. Anak-anak kecil, orang tua mati syahid. Ya, tapi hebatnya dia, ya, yang hebat dia punya keimanan dia, kita tengok dia terus berjuang ni siapa hari ni 4 bulan lebih dah ni. Ya, 4 bulan ada perang, Israel tak boleh kawal, tak boleh tawal lagi. Ya. Lah ni kedudukan lah ni
Hamas menang lagi. Cuma Israel boleh buat jahat. Bom, turun, bom mati. Tapi nak masuk tak boleh. Nak masuk kena serai. Masuk kena serai. Tentera Amerika masuk kena serai. Mati. Seribu lebih dah tentera Israel mati. Ya, jadi kata mereka, kata pimpinan, dia kata, hingga setakat ni kita baru guna kekuatan tentera lebih kurang dalam 35%. 90% lagi kekuatan masih ada. Ya, masih kuat lagi. Ya, dan kita tengok dalam keadaan yang kritikal macam tu, negara-negara Islam keliling tu pakat tak tolong. Pak tolong siapa dia? Pak Syiah tolong. Iran tolong. Husi ni pun Syiah juga di Yaman. Serah daripada Yaman. Hizbullah Syiah juga. Ya. Tapi kita bukan jangan maksud Syiah lah. Nak sebut Syiah ni bukan betul. Tapi makna hak berani sokong. Hak Saudi doa pun tak ada. Ya. Anak pergi ke Jordan dia baca doa setiap hari Jumaat tu dia buat pagi-pagi dia buat semaya raib. Dia dengar untuk sahabat-sahabat Gaza. Jadi kesimpulannya apa dia? Hidup atau kaum ini ada orang yang baru, soleh. Alhamdulillah, ashabul yamin kumpulannya. Tapi ada orang lebih baik pada kumpulan tu. Cuma Nabi kata pada malam 10 Syaban ni orang yang Allah tak ampun, syirik. Yang kedua orang memutuskan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim, doa dia tidak akan diampun, diangkat oleh Allah pada malam 10 Syaban sekalipun. Ini banyak hadis dua ni. Dua golongan. Orang putus rahim, ya, dan orang yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba nak tutup sikit pagi ni dengan menyebut satu kisah yang zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Umar kata, tuan-tuan semua, lepas ni kita nak doa pada Allah Taala. Ya, sebab zaman Sayyidina Umar ni pernah berlaku kemarau. Kemarau teruk. Ya, Umar kata, kita nak minta doa, siapa-siapa yang ada memutuskan silaturahim, sila keluar pada majlis aku. Ya, sila keluar. Tak ada siapa keluar. Umar ulai kali kedua. Umar kata, sebentar lagi kita akan doa pada Allah ramai-ramai. Siapa-siapa yang ada memutuskan silaturahim, sila keluar pada majlis. Ya, tak ada siapa keluar. Umar ulai kali ketiga. Tuan-tuan, lepas ni kita nak doa sama-sama. Siapa-siapa yang ada memutuskan silaturahim dengan siapa-siapa, sila keluar pada majlis aku. Bangunlah suara budak muda. Dia keluar, dia ni balas dengan mak saudara dia 2 tahun tak bertegur. Ada kes lah. Ya, kes dia tu wallahualam ke apa. Dia pun tubik. Tubik pada majlis tu, dia pergi jumpa mak saudara dia tegur mak saudara dia. Menyebabkan mak saudara dia terkejut. Orang pagi ni mari. Ya, dah 2 tahun tak tegur. 2 tahun tak jenguk muka. Lalu anak saudara dia cerita. Dia cerita apa berlaku. Dia kata aku tadi duduk majlis Sayyid Umar. Umar suruh keluar. Maka keluar. Dia kata mungkin jumpa Sayyid Umar. Mu tanya Sayyid Umar mula. Apa dia suruh keluar. Maka dia mari jumpa Sayyid Umar. Tanya semua. Kata Sayyid Umar Khattab. Aku dengar Nabi kata. Allah tidak akan angkat doa satu majlis. Kalau ada seorang memutuskan surahim dalam majlis. Kerana dia seorang, doa ramai tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab tu kadang-kadang kita maya pakai doa amin, amin. Tapi macam Tuhan tak dengar doa kita. Ya. Maya ajak di Mekah tu minta, ya Allah tolonglah Palestin, ya Allah. Jerit belakang tu iman jerit, mamu pakai jerit. Kesian Palestin. Tapi macam Tuhan tak dengar doa kita. Pasal apa? Ya, boleh jadi banyak perkara dah kita tengok pada hadis. Dia jadi makanan haram. Ya. Mas'umatum haramun wa masyrabu haramun wa ghaziya bil haram fa ma yustajabu lah. Nabi kata dia makan pakai haram, makan haram, minum haram. Macam mana Allah nak perkenankan doa? Boleh jadi ya ramai-ramai dia putus rahim. Ya, tak tahu. Ya, jadi oleh kerana itu kita jaga 2 perkara. Pertama, jangan sekali-kali syirik pada Allah Taala. Baca doa ni. Ya, doa Nabi ajar, baca doa. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku minta lindung padamu ya Allah daripada melakukan syirik dalam keadaan aku sedar. Aku minta lindung ya Allah, lindung aku daripada syirik yang aku sedar.
Dan aku minta ampun padamu ya Allah kalau berlaku syirik yang aku tak sedar. Kita tak sedar. Tak sengaja, kau tak sedar, kau tak tahu kau, minta Allah ampun. Doa ni ada dalam maksurat. Ya. Kemudian yang kedua, yang akhir, ialah marilah sama-sama kita jaga amalan masing-masing. Sebab setiap kita ada bekalan, ambillah bekalan yang pahala dia panjang. Ya. Kita buat sekali, pahala dia panjang. Ya. Contoh, kita sedekah orang nak bagi benang pasti ke, buat sekolah ke, buat masjid ke. Ada orang minta derma masjid. Wilah 10 riyal pun tak apa. Wilah. Lepas kita ni, kita tak tahu 10 riyal ni jadi gapo. Mungkin jadi tiang masjid. Mungkin jadi latar masjid. Mungkin jadi bom masjid. 80 tahun, 90 tahun. Boleh pahala setiap waktu, setiap saat. Tanah ni, bahagian ni banyak tanah spesifik orang buat jalan tak? Jalan cerita. Mungkin tak ada reserve jalan. Pelan lama mana ada reserve jalan. Ya, tak ada jalan. Jadi masing-masing pakat biar kita bisa sedepah. Jalur. Kalau ada orang minta nak buat jalan tanah kita, wilah. Pahala dia sampai ke akhirat. Sama dengan wakaf untuk orang masjid. Bahkan bagi saya, lagi besar pahala wakaf jalan daripada pahala wakaf masjid. Wakaf masjid ni bukan semua-semua orang guna. Waktu maya aja. Ya, mari masjid. Tapi wakaf jalan, semua benda lalu boleh pahala semua. Sampai akhirat. Ya. Sebab ambil di jalan ada orang letak pagar tengah jalan. Dia letak tiap pagar tengah jalan. Ya. Kata buat apa? Tuai tanah tak uwi. Tuai tanah tak uwi lalu atas jalan dia. Atas tanah dia. Sedepah je. Tapi nak kapung ke tanah dia tak uwi. Kita gini lah, dia bicara dengan dia. Kita kata, ambil bayar. Ya. Tanya dia berapa? 10,000, 20,000 sedepah ni kita bayar. Ya. Dan kita bayar, kita wakaf. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan kebaikan bersama. Ya, amalan kita. Wallahu'alam. Sekarang itulah sepatah 2 pagi ni. Pada majlis insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa rabbana wa radana ya اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قبل الله اللهم صل